Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah hari untuk Abang ceritakan kisah seram, pengalaman daripada ramai orang. Tapi kali ini pengalaman daripada dua orang yang berbeza tapi berlaku pada tempat yang sama. Abang gabungkan sebab berlaku pada tempat yang sama, iaitu Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang, kalau ada penonton-penonton abang ataupun orang Kedah dengan Pulau Pinang dekat-dekat je kan. Bolehlah komen-komen kat bawah. Saya tahu bang tentang ini. Seronok sikit abang nak cerita. Jadi cerita kali ini disampaikan oleh dua orang berbeza tapi berlaku pada tempat yang sama, iaitu Bukit Mertajam. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, insya-Allah abang akan ceritakan buat pengajaran kita semua. Jadi, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Tak nak melewe-lewe sangat, penat nanti korang nak dengar. Sebelum tu, kalau nak tahu tak, ada juga abang dapat komen, bang, apakah dugaan paling besar sewaktu menceritakan kisah seram? Abang rasa dugaan paling besar adalah mengantuk. Setiap kali abang mulakan cerita sekarang ni, pukul 1 pagi. Jadi bila nak cerita dengan ekspresi, kita nak ingat cerita, kita akan mudah rasa menguap-nguap. Ada pernah sekali abang buat recording menguapnya dekat 4 kali. Jadi abang cancelkan benda tu, abang tidur, esok pagi abang rakam semula. Sebab menguap tu memang tak boleh. Tak sedap lah kan, tiba-tiba korang nak tahu pada waktu tu dia akan jadi teruk kan lah bunyinya. Abang pun manusia, jadi akan rasa penat, akan rasa ngantuk kan. Abang minta maaf sangat-sangat. Okey, melalut sikit. Jadi cerita yang pertama ni disampaikan oleh Syazwan pada abang. Pengalaman dia bekerja dekat kilang potong ayam dekat Bukit Mertajam. Kalau korang tahu kilang potong ayam tu kat mana, komen kat bawah. Jadi peristiwa ni berlaku baru lagi tahun 2019. Waktu tu dia dapat kerja dekat satu kilang ayam. Tapi kerja dia adalah sembelih ayam, bersihkan ayam, buang segala kekotoran ayam dan ayam tu akan diproses, dijual. Okey. Jadi bila hari pertama dia masuk kerja tu tak ada masalah. Nak jadi cerita, dia masuk kerja bukan pukul 8 pagi, tak ada. Dia punya shift show malam, iaitu start daripada lepas maghrib tengah malam sampailah pukul 12 tengah malam. Sebab waktu tu waktu yang sesuai untuk proses ayam. Kalau siang, banyak perkara-perkara lain yang dia boleh buat, iaitu jual ayam ke apa, potong ayam ke, tapi nak sembelih ayam dan juga bersihkan kekotoran dalam ayam lebih baik dibuat pada waktu malam, lebih selesa katanya. Jadi dia dapat kerja, dia pun bercita-cita kerja elok-elok. Buka Bukit Mertajam tu kampung dia lah kan. Kampung si Allah, siapa nama abang letak tadi? Syafiq Syazwan. Syazwan. Bukan nama sebenar, dia tak kasih abang guna nama sebenar, Syazwan. Jadi bila dapat kerja tu, dia pun lepas habis interview hari pertama tu, dia berjumpalah dengan dua orang kawan dia, kawan yang sama-sama bekerja dekat situ lah. Orang lama lah, tak nak kata lama tu taklah sangat lah, selang 2-3 hari jugalah masuk. Jadi si Syazwan ni kenal dengan seorang tu namanya Rahmat, yang kedua nama dia Abu. Ni abang main letak je nama ni, Rahmat dengan Abu. Jadi bila diorang pun malam tu diorang bekerja hari pertama, tak ada apa, okey semua okey. Jadi si Rahmat dengan Abu ni beritahulah dengan Syazwan apa-apa yang dia perlu buat, macam mana sembelih ayam, macam mana proses ayam, buang kekotoran dalam ayam. Jadi benda tu berjalan dengan lancar. Mengikut kata Syazwan, dia ni selalu datang lambat. Nak kata lambat tu taklah, tapi sebelum pukul 8 dia dah sampai lah. Cumanya waktu kalau dia sampai tu, si Rahmat dan juga si Abu memang akan sampai dulu. Sebab diorang ni memang rumahnya agak dekat berbanding Syazwan. Syazwan rumahnya agak jauh sikit, jadi datangnya terlambat sikit lah kan. Jadi pada hari tu, kalau tak silap kata Syazwan, hari minggu kedua diorang semua kerja. Jadi bila dia datang, dia tengok Rahmat tak ada, Abu pun tak ada. Dia pun tunggulah. Bila dah tunggu lama-lama, tiba-tiba dia nampak Rahmat
Selepas 10 minit lepas macam tu, dia nampak Rahmat dan juga Abu datang ke kilang dan membawa bersama-sama seorang ustaz yang nampak-nampak macam orang alim. Lepas tu bila dah sampai kat situ, ustaz pun pergilah dekat satu pokok tu. Ustaz tu berdoa lah, angkat tangan gini, berdoa, lepas tu siram-siram air. Kan, siram air lah, air jampi ke air apa ke. Bila dah ustaz tu balik, masa tu Syazwan macam bela, kenapa pula kawan aku ni jemput ustaz baca doa depan pokok, ke nombor, nak dapat nombor ke apa? Tak adalah, abang gurau je, tak adalah buat nampak nombor. Tapi dia dah tergerak, mesti ada yang tak kena. Waktu tu bukan siang, ni semua jalan ceritanya malam, korang kena bayangkan. Okay. Lepas tu Syazwan tanyalah, kenapa pula korang panggil ustaz dan minta ustaz bacakan doa depan pokok besar tu? Pokok tu terletak dekat belakang ladang ayam. Kalau tak silap abang, pokok durian, kalau tak silap abang. Lepas tu Rahmat cakap apa? Kau nak tahu, kata, masa aku datang tadi, lebih kurang pukul 7 nak ke maghrib tu, aku nampak ada asap berkepul-kepul keluar daripada pokok rambutan pula, pokok durian tu. Dan asap tu mula-mula ke kanan, lepas tu dia ke kiri, lepas tu dia tersebar, lepas tu dia ke kanan balik. Walaupun waktu tu tak ada angin ribut, angin tak ada apa. Aku punya cuak, aku beritahu, telefon si Abu. Lepas tu Abu datang, rupanya Abu pun nampak benda tu, nampak peristiwa yang sama. Abu dengan Rahmat nampak peristiwa yang sama. Waktu tu Syazwan belum sampai. Jadi diorang berdua ni berpakat-pakat, apa kata kita panggil seorang ustaz atau imam yang kita kenal-kenal dekat kawasan ni, bolehlah minta tolong-tolong. Jadi diorang pun berpakat-pakat, akhirnya jumpalah dengan seorang ustaz tempatan tu. Dipanggillah ustaz tu, dan ustaz tu datang. Ustaz tu baca doa, minta dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan apa-apalah gangguan dan apa-apa bentuk gangguan. Okey, jadi selepas tu diorang pun bekerja lah macam biasa, tak ada masalah lah kan. Yang nampak peristiwa pertama ni Rahmat tau. Rahmat nampak, lepas tu Abu nampak, tapi Abu tak nampak sangat, nampak sikit-sikit je lah. Diorang pun bekerja lah hari tu. Minggu pertama tak ada apa-apa. Masuk minggu kedua, kali ni giliran Abu pula. Abu datang awal ke tempat penyembelihan, lebih kurang pukul 8 masa tu. 8 lebih sikit lah, lepas-lepas maghrib dah. Si Rahmat dan juga si Syazwan datang lagi lambat. Sebab waktu tu dia kata tak banyak kerja. Kebanyakan kerja dah diselesaikan pada waktu tim orang siang yang selesaikan. Jadi dia malam setakat membersih-bersihkan ayam dan potong-potong ayam, proses-proses ayam je lah. Tapi bila dia sampai dekat situ, dia tengok muka Abu pucat, memandang pada satu pokok, kalau tak silap abang, pokok ciku. Bukan, pokok langsat. Duku langsat ke duku, antara duku atau langsat. Menggigil depan tu. Lepas tu diorang petepuklah bahu si Abu. Bahu Abu tersedar. Kenapa Bu? Kenapa? Dia kata, tadi masa aku sampai tadi, aku dengar macam ada orang panggil nama aku. Bu macam tu lah. Aku pergilah ke arah suara tu. Rupanya suara tu datang daripada pokok ni. Dia kata, pokok apa cakap ni? Pokok ciku langsat pokok langsat ni. Lepas tu apa yang berlaku? Syazwan tanya. Lepas aku berdiri depan pokok ni, korang tahu, dekat celah-celah pokok ni keluar gula-gula. Asyik baik abang tak tersebut nama dia. Keluar gula-gula. Lepas tu aku dah terus blank. Aku dah tak ingat apa. Aku rasa macam aku dah pengsan. Tapi bila korang datang, korang kejut aku, rupanya aku masih berdiri. Lepas tu si Syazwan cakap lah, sebenarnya kita orang datang, aku datang tadi, aku tengok engkau terus tegak berdiri dengan tangan kau menggigil-gigil ni kan, dekat depan pokok langsat tu. Aku pun tepuk lah kau. Tak boleh jadi. Itu minggu kedua tau. Peristiwa minggu kedua. Dah, kali ni Rahmat dah kena, Abu dah kena. Lepas tu diorang berseluruh lah. Syazwan, lepas ni kau pula kena. Giliran kau. Dia baru 3 orang lengkap tu baru. Oh my kan. Padahal diorang masuk pun dekat-dekat masa lah. Maksudnya masing-masing masuk pada minggu yang sama. Start bekerja pada minggu yang sama. Okey, jadi pada minggu kedua tu dah berlaku yang tadi kan.
pada minggu ketiga, waktu ni, yang ni betul-betul Syazwan kena. Bila dia orang dah bekerja daripada pukul 8 malam sampai pukul 12 malam, lebih kurang pukul 11 waktu tu, tiba-tiba Syazwan sakit perut. Nak dijadikan cerita, dekat kandang ayam tu ada satu surau lama yang tak digunakan dah. Dan dekat surau tu ada tandas, tapi tandas ni terletak dekat luar surau. Betul lah kan, takkanlah tandas letak dekat dalam surau, melampau nak. Jadi tandas tu letak dekat luar surau. Ada dua tandas. Satu tandas A, satu tandas B. Dan kedua-duanya punya pintu yang macam pintu hotel Good Morning. Yang kerok-kerok. Macam tu. Kan? Korang boleh bayangkan. Jadi si Syazwan ni sakit perut lah. Sebab bini masak sedap sangat kari tadi kan. Dia sakit perut. Bila sakit perut, dia pun masuklah tandas. Salah satu tandas tu. Dia buka, dia masuk. Tapi sebelum dia masuk dalam tandas tu, dia memang perasan kedua-dua pintu tandas tu memang terbuka. Sebelah terbuka, pintu tempat dia masuk terbuka. Dia buka lampu, dia pun masuk tandas, dia pun tutup tandas. Lepas tu dia pun teruslah buang apa yang patut. Bila dia buang apa yang patut, tengah-tengah dia sedap buang apa yang patut tu, dia dengar macam ada tapak kaki masuk tandas sebelah. Bila dia dengar macam tu, dia biar je lah. Dia rasa macam kawan dia. Bila benda tu duduk sebelah, dia pun rasa tak ada apa-apa sangat lah kan. Bila dah sudah membuang segala macam yang benda sepatutnya dibuang, Syazwan pun mulalah beristinja, ataupun dalam bahasa kasarnya cebok-mencebok. Jadi dia beristinja lah kan, gunakan air, buka paip, dia cuci. Lepas dah habis cuci tu, dia tutup paip. Dia tak tutup paip, dia biarkan paip tu terbuka sebab tandas tu tak ada flush. Jadi korang boleh bayangkan teruk sangat kan. Tapi korang tahulah kan, jadi air tu akan digunakan untuk membuang najis-najis yang ada supaya masuk dekat dalam lubang yang sepatutnya. Jadi bila dia dah buka air lama sangat tu, tiba-tiba orang yang ada dekat tandas sebelah tu berbunyi lah, "Weh," dia kata, "agak-agak lah guna air weh. Aku nak cebok kat sini tak ada air weh," dia kata. Lepas tu bila Syazwan dengar macam tu, tutuplah paip. Abang pun pelik juga kenapa Syazwan tutup paip. Dia kata suara tu memang suara kawan dia. Jadi dia tak rasa takut. Bila sambil dia tutup, dia cakap, "Sorry weh," dia kata, sorry, aku terbuka paip tadi sebab ni kan tak ada flush kan. Sorry lah, aku tak tahu kau nak cebok," dia kata. Jadi lepas dah habis pakai seluar semua, Syazwan keluarlah daripada pintu bilik air tu. Dia buka pintu bilik air. Waktu dia buka pintu bilik air tu, dia dengar dekat tandas sebelah tu macam ada orang tengah cebok-mencebok. Memang jelas, dia kata. Jadi dia pun pergilah keluar pada bilik air. Dia pergi tengok sebelah. Bilik air sebelah gelap dan pintunya terbuka. Memang sah lah. Kena checkmate lah lepas tu. Dengan kata lain, yang ada dekat bilik air sebelah tu bukanlah kawan Syazwan. Jadi Syazwan pun cepat-cepat pergi dekat kilang ayam tu, ladang ayam tu. Dia cari Rahmat dan juga dia cari Abu. Dia tengok Abu dengan Rahmat tengah seronok buat kerja. Lepas tu dia tanyalah soalan cepu mas lah kan. "Weh, korang tadi datang ada ni tak? Masuk tandas tak?" Lepas tu dia orang pun cakap, "Mana dia orang masuk tandas? Dia orang masih lagi bekerja kat situ." Jadi tahulah si Syazwan, rupanya yang masuk tandas tu adalah benda yang tak kena. Jadi bila sampai waktu rehat, waktu nak balik tu, dia orang bertiga berkumpul. Syazwan terus cakap tau. Syazwan cakap, "Weh, aku rasa aku nak berhenti daripada sini. Aku tak nak kerja dekat sini lagi. Sebab aku tadi dah terkena." Tu kawan dia tanya, "Kau terkena apa?" Dia kata. Lepas tu Syazwan cerita pada mula sampai habis tentang lelaki yang masuk tandas tadi. Rupa-rupanya tandas tu kosong, gelap dan nobody but you. Jadi bila kawan dia dengar, bila Syazwan cakap macam tu, si Rahmat pun cakap apa? "Aku pun dah terkena. Aku nampak asap berkepul-kepul keluar daripada pokok durian kat belakang. Aku pun rasa nak berhenti. Syazwan, kalau kau berhenti, aku pun nak berhenti." Bila Syazwan cakap macam tu nak berhenti, dan Rahmat pun dah cakap nak berhenti, Abu pun cakap, "Aku pun dah terkena sekali weh. Aku nampak benda tutup tegak berdiri dekat pokok langsat tu. Aku pun nak berhentilah." Jadi akhirnya kesepakatan pun dijumpai. Ketiga-tiganya berhenti daripada kerja ladang ayam. Sempatlah kerja 3 minggu. Jadi cerita Syulah, korang tahu tak bunyi apa tu? Itu bunyi
MB Pure tau. Abang beli MB Pure yang dia spray shoot ni kan. Lepas tu bila dalam bilik yang tak ada orang, tiba-tiba bunyi benda alah tu, tengah abang cerita kisah seram pukul 1 pagi, tak terkejut. Dalam video hari tu abang terkejut kan. Tu sebenarnya bukan video semalam, 2 hari lepas. Tu sebenarnya bukanlah abang terkejut sebab gangguan. Terkejut tu sebabkan MB Pure tu lah bunyi cicut. Lepas tu abang mengelabah. Dasar penakut kalau cerita hantu gitulah jahitnya. Jangan gelakkan abang, jangan ingat korang berani sangat, tak boleh namanya. Tak adalah. Cerita kedua ni disampaikan kepada abang oleh seorang lelaki juga yang berlaku dekat Bukit Mertajam. Tapi cerita kali ni agak seram sikit. Dia adalah pengalaman dia macam mana dia bertemu dengan makhluk alam sebelah secara tidak sengaja. Okey, dia berlaku dekat satu kampung tapi abang tak boleh nak bagi tahu kampung tu. Kenapa abang tak boleh bagi tahu kampung tu? Abang cuma bagi tahu clue je. Tapi abang tak boleh bagi tahu nama kampung atas permintaan si pembanggi cerita. Iaitu abang bukan nama sebenar juga, abang namakan dia sebagai Ehsan. Dalam cerita Upin Ipin ada nama Ehsan, abang teringat yang tu. Okey. Jadi si Ehsan ni pada satu hari, dia ni budak kampung, berlaku pada tahun 2004. Waktu tu dia kata dia masih Form 5, tingkatan 5 nak ambil SPM. Jadi dalam struggle nak ambil SPM tu, dia sukalah berjalan-jalan rumah kawan dia yang berdekatan dengan situ. Jadi bila dia berjalan tu, berborak-boraklah dia dengan kawan dia sampailah ke tengah malam pukul 12. Nak jadi cerita, rumah kawan dia ni sebelahnya ada rumah kosong. Sambil-sambil borak tu, sempat juga si Ehsan ni tanya dengan kawan dia, "Weh, rumah kat sebelah kau tu kenapa tak dibina-bina?" dia kata. Lepas tu kawan dia cakap, "Rumah tu ada problem dengan tuan rumah. Tapi semenjak rumah tu kosong, memang tak selesa keluarga aku duduk sini sebab dalam rumah kosong tu kita orang rasa macam ada yang duduk lah." Maksudnya makhluk alam sebelah yang duduk, yang berpenghuni dekat situ kan. Tu diorang pun teruslah borak. Bila terus borak, jadi dia kata kata Ehsan, ni dah tengah malam ni, aku balik dululah. Jadi dia pun startlah motor lebih kurang 1 kilometer daripada rumah dia pun balik. Bila dia sampai rumah, ni part seram dia. Bila dia sampai rumah dia, si Ehsan dia sampai rumah, dia pun ambil semayang dulu sebab dia kata dia belum semayang isyak. Lepas dah habis semayang isyak tu, dia pun tidur macam biasa. Bila dia tidur macam biasa, esok paginya dia bangun, dia rasa penat sangat, dia kata. Rasa macam urat-urat dia ni tengah buat construction, buat kerja-kerja berat, memecahkan batu, mengangkat pasir. Dia punya penat tu. Dia pun pergi sekolah macam biasa, tapi sepanjang dekat sekolah dia tidur je. Sampaikan cikgu pun tak boleh nak marah apa lagi lah. Sebab dia kata dia tak sihat, dia kata. Dia rasa macam ada yang tak kena. Jadi habis sesi persekolahan hari tu, dia terus pergi rumah pakcik dia yang dekat-dekat dengan rumah dia juga. Tapi yang bagusnya pakcik dia ni orang alim-alim, imam kampung tu. Imam kampung ke ustaz dekat kampung tu, lebih kurang lah Jadi dia berceritalah apa yang dia alami seharian, dia rasa penat sangat. Tapi pakcik dia ni tak gelak, tak apa, senyap aja, pandang aja si Ehsan ni. Okey. Lepas tu pakcik dia pun ambil air mineral, pakcik pun baca-baca dekat air mineral tu. Lepas tu pakcik dia cakap, macam ni lah, air ni kau siram di sekeliling rumah kau. Kalau kau tak berani, kau suruh bapak kau yang siram. Kalau kau tak berani juga, kau suruh adik kau yang siram. Boleh je, kata. Tapi yang eloknya kau yang siram, dia kata. Kau siram di sekeliling rumah, insya-Allah tak ada apa-apa. Jadi waktu tu siang kan, si Ehsan ni pun ambil air mineral yang petang. Dia ambil air mineral yang pakcik dia dah tawar-tawarkan tu. Dia pun pergilah dekat balik rumah. Bila dia balik rumah, dia ikutlah seperti yang pakcik dia sarankan, iaitu dia curahlah air tu di sekeliling rumah. Dan bila tu masuk waktu maghrib, dia pun pergi surau, semayang, undang. Bila nak tidur malam, bila sebelum nak masuk tidur dia tu, dia beritahu dengan bapak dia, dengan mak dia yang tadinya dia pergi jumpa pakcik pakcik adik-beradik bapak dia lah, ke adik-beradik mak dia macam tu. Dia ceritalah apa yang dia alami. Lepas tu bapak cik tu bagi air ni semua. Lepas tu mak dia cakap, baguslah
Kau beritahu pakcik kau dia memang pandai mengumbat-ngumbat orang. Tu mak dia tanya, kau dah siram dah air yang pakcik kau suruh? Dia kata, dah mak. Dia kata, okey dah. Tak ada masalah lah, siram air semua. Okey, settle. Jadi malam tu dia nak tidur. Bila dia dah tidurlah sebenarnya. Pukul 2 pagi nak jadi ceritakan Allah nak tunjuk kan. Pukul 2 pagi dia tersedar dan dia nampak makcik Rockers dekat bilik dia tu dikelilingi dengan tingkap nako, iaitu tingkap berdaun, tingkap yang kita boleh cap buka macam tu kan, tingkap nako. Jadi di sekeliling tingkap nako, pukul 2 pagi terbangun sebab dia dengar angin kat luar tu terlalu kuat, menderu-deru. Okay. Bila dia terbangun, dia dengar macam ada orang hembuskan dekat telinga dia tu. Itulah punca utama dia terbangun. Orang hembuskan kat telinga dia sesuatu macam tu. Jadi bila dia terbangun, dia raba-raba telinga dia macam ada orang hembus lah tadi, tapi dia sambung tidur sebab dekat luar ni macam nak ribut tau. Dia nak sambung tidur. Dia tarik selimut. Bila dia tarik selimut, baru dah lelap tiba-tiba dekat telinga dia ni hembusan kali kedua. Macam tu. Kali ni mata dia besar. Dia selawat Nabi. Dia kata, dia memang selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak bagi kekuatan dalaman. Lepas tu dia tergerak dalam hati. Kalau ada apa-apa yang nak mengganggu aku, makhluk alam sebelah, tolonglah beredar. Aku nak tidur, besok pagi aku nak sekolah. Habis dia cakap dalam hati macam tu. Dekat tingkap dia nampak bayangan makcik Rockers melintas. Dekat tingkap dia tu ada tiga tingkap lah, senang, 3 tingkap nako. Bila dia nampak makcik tu berdiri dekat satu hujung tingkap nako, mata dia terus besar, terus selawat Nabi tak putus daripada mulut dia. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak putus dia kata. Dan makcik Rockers tu melintas perlahan-lahan daripada satu hujung cermin ke hujung cermin lain. Dia punya perlahan dia tu, dia bergerak tu lebih kurang 10 minit nak habis. Ni kalau abang dah rasa macam nak terkencing, nak terberak, apa perasaan bercampur-campur lah. Dia kata nak bangun tak boleh, kejang badan dia, kejong badan dia, keras badan dia, tak boleh nak lari, kaki dia ni lemah. Dia tengok aja makcik Rockers tu melintas dekat cermin sampai habis. Dia kata rambut dia panjang sebab dekat luar tu nak ribut, angin kuat. Jadi rambut dia tu terkibai. Memang boleh nampak rambut dia panjang. Memang dia tahu tu bukan manusia. Dan bukan macam orang berjalan. Dia macam berlalu dalam keadaan yang perlahan sampai dekat hujung. Benda tu hilang, barulah dia boleh bangun. Dia keluar daripada bilik, dia masuk bilik bapak dengan mak dia, tercungap-cungap. Lepas tu mak bapak dia pun tenangkanlah dia, dan akhirnya dia boleh tidur sampai siang. Tapi nak dijadikan cerita, besok paginya dia demam. Standard lah kan, kita macam terkejut lah kan. Tapi bila dia bawa pergi klinik, dah tak ada apa-apa lah, semua dah settle lah. Cuma dia kata pengalaman dia nampak benda tu bergerak daripada satu hujung tingkap ke hujung tingkap lain dalam keadaan slow, membuatkan dia stres sangat. Dan lepas tu esok paginya daripada demam, dah baik daripada demam, dia datang, mak bapak dia bawa dia pergi berjumpa dengan pakcik tu, pakcik yang mengubat dia tu kan. Lepas tu pakcik cakap, kau tahu tak, yang kau datang mula-mula jumpa pakcik tu, mata kau lain tau, dia kata. Dan mata kau tu bukan pandangan mata kau. Mata kau sangat kuyu. Macam mata abang lu kot. Macam tu. Dulu masa kecil-kecil, abang disegelar mata steam. Abang tak tahu kenapa mata steam. Jadi dia kata mata kau lain, dia kata. Jadi sebab itu kau tak cakap pun pakcik dah tahu ada sesuatu benda yang ikut kau. Dia tanya, kau ada pergi mana-mana rumah kosong ke, hutan belantara ke baru-baru ni? Lepas tu dia cakap dia pergi berborak dengan rumah kawan dia. Sebelah rumah kawan dia tu ada rumah kosong. Dan kawan dia cerita rumah kosong tu selalu dengar bunyi orang-orang, macam ada sesuatu lah yang tak kena. Lepas tu pakcik cakap mungkin benda tu berasal daripada situ. Okey. Jadi abang sambung sikit lagi yang cerita. Kampung tempat si Ehsan ni duduk adalah satu kampung dekat Bukit Mertajam. Dan kampung ni ada sesuatu yang pelik, iaitu kalau ada satu kematian,
akan ada 2 kematian dan akan ada 3 kali kematian. Selepas 3 kali kematian, barulah kematian tu tamat. Maksudnya, kalau dalam bulan tu ada orang pertama mati, mesti ada orang kedua yang mati, mesti ada orang ketiga yang mati. Jadi cukup 3 orang, lepas tu dah tak ada orang meninggal lagi. Selang beberapa bulan, akan datang lagi orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi ada kalanya berlaku orang keempat. Dia kata kalau naik sampai orang keempat, sure yang meninggal akan sampai berhenti sampai 7. Orang pertama meninggal, orang kedua meninggal, orang ketiga meninggal, orang keempat meninggal, 5, 6, 7. Barulah tak ada orang meninggal. Selang beberapa bulan, akan ada orang meninggal balik. Jadi kat kampung tu akan berlaku dua bentuk kematian. Sama ada 3 orang meninggal pada masa yang berdekatan ataupun 7 orang yang meninggal dalam masa berdekatan. Tapi nak jadi cerita, pada tahun 2020 berlaku sesuatu peristiwa yang luar biasa, iaitu dia bukan berlaku 3, dia bukan berlaku 7, tapi dia berlaku 25 orang meninggal dalam masa yang sangat dekat. Dan berlaku juga satu hari 2 orang meninggal. Jadi dia kata kampung ni sangat pelik. Itulah sebabnya dia minta abang jangan beritahu kampung ni. Kalau orang Bukit Mertajam sure tahulah kan. Kalau orang Pulau Pinang pun rasanya tahu kan. Dia kata mengikut kata-kata orang-orang tua dekat kampung tu, 3 dengan 7 memang selalu berlaku. 3 kali kematian, 7 kali kematian memang selalu berlaku. Tapi 25 kali kematian dia kata sangat jarang-jarang berlaku. Pernah berlaku tapi dah terlalu lama sangat. Dan berulang semula peristiwa tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Kita kena bersedia dan tahu yang kita ni hidup dengan alam sebelah, dan kita kena redolah benda tu, belajar untuk menerima. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.